السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. InsyaAllah kita sambung dalam perbahasan kita dalam matan Al-Ajurrumiyah karangan Al-Imam Muhammad bin Daud bin Ajurrum As-Sanhaji rahimahullahu ta'ala anhu wa ardah. Sambungan kita pada petang ini berkenaan dengan Al-Mansubat, Mansubatul Asma', isim-isim yang bertaraf nasab, isim-isim yang nasab, yang dimasukkan amil nasab sehingga menjadikan dia itu nasab. Pagi tadi sudah dibahaskan maf'ulun bih. Itu senanglah. Ni pun senang juga lah. Ni sekarang babul masdar. Babul masdar di sini bukan nak kata masdar tu sendiri tak. Nak kata maf'ul mutlaq. Sebab maf'ul mutlaq itu dia punya sirah dia adalah masdar. Dia tidak ada maf'ul mutlaq sirah isim fa'il ke isim isim maf'ul ke isim makan isim alat tak. Dia mesti masdar. Tu. Habis. Jadi kata muallif rahimahullahu ta'ala babul masdari. Babu khabar li mubtada'in mahdhuf taqdiruhu hadha ay hadha babun fi bayanil masdari. Bab pada menyatakan masdar. Kata musannif lagi al-masdaru huwa al-ismul mansubul ladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li. Al-masdaru bermula masdar itu ialah masdar itu. Huwa dhamiru faslin atau mazhab Kufah ataupun mazhab Basrah mubtada' thani. Apa dia masdar? Al-ismu itu khabar. Al-mansubu itu sifat dia. Alladhi itu sifat kedua bagi al-ismu. Sifat yang kedua bagi al-ismu. Rujuk baliklah kaedah-kaedah yang kita bagi dulu, nampaklah. Al-masdaru masdar itu ialah isim yang mansub yang yaji'u thalithan. Yaji'u fi'il mudhari' daripada ja'a yaji'u. Tu. Yaji'u. Yaji'u. Kalau ja'a fi'il madhi maklum. Kalau nak jadikan fi'il madhi bina majhul, ji'a. Dulu kita sebut dah kaedah nak memajhulkan ataupun menjadikan dia fi'il yang majhul. Macam mana cara dia kalau fi'il madhi dan fi'il mudhari' pun telah lepas dah. Rujuk baliklah. Tu ni yaji'u, ja'a yaji'u. Thalithan, yang datang ia isim. Yaji'u, mana fa'ilnya? Fa'il dia dhamir baris, tak ada yang marfu'.
Dhamir baris tak ada yang marfu', isim zuhir selepasnya pun tak ada marfu', maka nyatalah dhamir mustatir adalah fa'il dia, iaitu huwa yaji'u, huwa ya'udu ila alismu. Huwa tu merujuk kepada isim. Jadi isim yang datang. Yang datang ia isim. Thalithan. Thalithan tu hal. Ay hala kaunihi thalithan. Hala kaunihi ay kaunil ismi thalithan. Hala kaunihi ay hala kaunil ismi thalithan. Thalithan hal bagi kata dia itu thalithan ni hal bagi dhamir mustatir, huwa bagi yaji'u. Hal ni ada hal dengan sahib hal. Ada sahib hal. Nanti kita tak bahas lagi bab hal. Hal ni ia ada sahib dia. Bila kata ini hal bagi siapa? Bagi siapa itu dia panggil sahibul hal. Maka kita kena cari sahibul hal. Hal ni untuk siapa? Jadi hal di sini thalithan untuk dhamir mustatir yaji'u. Tu. Fi tasrifi isim majrur al-fi'li mudhafu ilaih. Pada tasrif fi'il. Maksudnya apa? Masdar ini adalah isim yang masuk, yang datang ia isim masdar ni datang pada yang ketiga dalam tasrif fi'il. Contoh kita kata fa'ala, apa contoh kita kata dhahaba yadhhabu dhahban. Tiga. Dhahaba fi'il mudhari', yadhhabu fi'il dhahaba fi'il madhi. Yang kedua fi'il mudhari' yadhhabu, dhahban dhahban tu masdar. Yang keempat zahiban isim fa'il. Madhhub itu isim maf'ul. Tu. Di atas wazan tu. Dia ada 10 sebenarnya, tapi biasanya 5 je orang buat. Dia mula-mula yang tasrifnya itu fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari', kemudian masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Tu. Jadi masdar kedudukan yang ketiga. Betul lah dia kata tu. Kedudukan yang ketiga, hal keadaan ketiga isim tersebut pada tasrif fi'il. Tasrif fi'il kena rujuk bab matan bina, matan izi dan sebagainya pula lah, matan sorof, matan maksud ke, macam-macam matan sorof ni. Ada banyak. Nahwu, nahwu itu khabar li mubtada'in mahdhuf taqdiruhu dzalika. Ai dzalika nahwu, bermula demikian itu, demikian masdar itu. Contohnya daraba yadribu darban. Tu dia bagi contoh lah. Daraba fi'il madhi, yadribu fi'il mudhari', darban masdar. Masdar yang ketiga daripada tasrif fi'il. Wa huwa, dan adalah ia masdar. Waw istinaf, huwa masdar. Huwa tu merujuk pada masdar. Huwa tu adalah isim dhamir. Isim dhamir mesti ada marji'ud dhamir. Marji'ud dhamir yang mana yang sesuai dengan huwa. Huwa itu mufrad lagi pula, muzakkar. Maka yang mufrad muzakkar adalah al-masdar yang paling sesuai sekali. Maka huwa ay al-masdar qismani, khabar bagi huwa. Khabar li huwa. Qismani dua bahagian. Dia khabar marfu' bil alifi li'annahu al-muthanna. Sebab dia musanna. Qismani. Lafziyun, badal ba'du minal kull. Kena takdir kan? Semalam kita kata, kalau nak kata badal ba'du minal kull, kena takdir dhamir mari. Maka kita kena takdir lafziyun ay lafziyun minhuma. Salah satunya lafzi daripada keduanya qismani. Minhuma ay minal qismani. Wa ma'nawiyun, ataf pada lafziyun. Lafziyun jadi ma'tufun alaih, ma'nawiyun jadi ma'tuf. Waw tu harah ataf. Tu pun syarat rukun ma'tuf. Kita dah belajar dulu. Mesti ma'tufun alaih, kemudian harah ataf, kemudian ma'tuf. Semua kaitlah ke dah. Senang dah. Kita baca ya. Tak payah nak urai banyak lah. Dah habis dah. Nak sampai ke puncak lah. Fa in wafaqa lafzuhu maka fasihah lah. Maka fasihah idza aradta ma'rifatahu tafsilan jikalau berkehendak ia oleh engkau akan mengetahui masdar secara tafsil, maka fa in wafaqa lafzuhu lafdha fi'lihi, wafaqa atas wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alah, wafaqa yuwafiqu muwafaqah, wa huwa muwafiqun wa dhaka muwafaqun. Okey, muwafaqah adalah masdar bagi wafaqah sebab wazan yang ketiga daripada fi'il. Wazan yang ketiga pula apa dia? Tasrif yang ketiga, kedudukan yang ketiga. Wafaqa yuwafiqu muwafaqah wa huwa muwafiqun wa dhaka muwafaqun. Okey. Jadi apabila in syartiyah lah tu. Tu in syartiyah. Tu. Wafaqa, apabila bermuafakat
iyo. Siapa muafakat tu? Bermuafakat. Ada tak fa'il dia? Fa'il dia dhamir baris? Tak ada dhamir baris. Ada tak isim zahir? Ada. Yang sesuai dengan dia? Sesuai. Mana? Lafzu. Maka lafzu fa'il bagi wafaqa. Bermuafakat, sepakat ia oleh lafaznya masdar. Lafaznya masdar, marji' dhamir kepada masdar. Akan muafakat apa? Akan lafaz fi'ilnya, fi'il masdar. Lafza maf'ulun bih wa huwa mudhaf, fi'li mudhafu ilaih wa huwa mudhaf, hi mudhafun ilaih. Fi'lihi ay fi'il masdar. Muafakat serupa maksudnya. 100% serupa. Fahuwa. Fa tu jawab bagi in. Bila jawab dia berbentuk isim maka kena tambah fa. Jawab dulu. Sama je kaedah lepas. Fahuwa lafziyun. Maka bermula ia itu. Bermula dia masdar itu. Lafziyun khabar bagi huwa. Itu adalah dia panggil lafzi. Dia panggil apa? Masdar yang lafzi. Dia panggil maf'ul mutlaq lafzi lah nanti. Contoh kita buat apa? Tu dia buat contoh dah. Qataltahu qatlan. Telah bunuh ia oleh qataltuhu qatlan. Telah bunuh ia oleh aku akan seorang sebagai bunuh. Qatlan tu maf'ul mutlaq bagi qataltu. Tengok macam mana muafakat dia. Qatala yaqtulu qatlan. Qatala yaqtulu qatlan wa huwa qatilun wa dhaka maqtulun. Maqtulun terbunuh, qatilun pembunuh. Qatlan masdar bagi qatala. Jadi di sini qataltu tu adalah fi'il. Qatala tu masdar bagi qatala. Maka itu dia panggil maf'ul mutlaq lafzi. Masdar lafzi. Sebab dia muafakat dengan dari sudut lafaz fi'ilnya, fi'il masdar kan. Qatala yaqtulu qatlan. Muafakat ni. Dia bukan atas dasar makna. Kalau makna contoh kita kata jalasa Ahmadu qu'udan. Telah duduk ia oleh Ahmad itu sebagai duduk sungguh. Qu'udan bukan lafaz bagi jalasa, bukan masdar bagi jalasa, tapi dia makna serupa dengan jalasa. Itu dia panggil maf'ul mutlaq maknawi ataupun masdar maknawi. Tu. Ini masdar lafzi sama dengan fi'il. Tu. Wa in wafaqa. Waw ni ataf jumlah dia panggil. Ataf jumlah. Ataf berkata in wafaqa lafzuhu lafza ila akhirih. Ni ataf jumlah dia panggil. Ataf kan ada banyak kan. Ataf isim, ataf harah, ataf jumlah, ataf fi'il. Ni ataf jumlah. Okey. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi. Apabila bermuafakat ia mana? Fa'il tak ada pun. Maka fa'il dia dhamir mustatir. Wafaqa muafakat ia lafaz. Ia dhamir mustatir. Huwa dalam muafakat tu rujuk kepada lafzu, lafaznya. Bermuafakat ia lafaz akan makna fi'ilnya masdar ataupun lafaz tu. Makna fi'lihi. Muafakat dari sudut makna, bukan muafakat dari sudut lafaz. Tu dia panggil sebagai apa? Duna lafzihi, bukan pada lafaznya masdar. Fahuwa. Fa jawab bagi in. Huwa mubtada. Ma'nawiyun khabar. Maka dikatakan itu maknawi. Dia tidak sama lafaz tapi makna sama. Maksud apa beza antara maknawi dengan lafzi ni? Masdar maknawi dengan masdar lafzi ni dia panggil umum khusus mutlak lah. Mana umum? Umum adalah lafzi. Adalah masdar lafzi. Sebab apa? Sebab dia muafakat pada lafaz dan muafakat juga pada makna. Tapi kalau masdar maknawi, dia hanya muafakat pada makna, tidak muafakat pada lafaz. Itu. Okey. Nahwu. Nahwu ni takdir mubtada lah. Khabar li mubtada'in mahdhuf. Takdiruhu dhalika. Ay dhalika nahwu. Bermula demikian itu, demikian maknawi. Contohnya, jalastu qu'udan. Tengok. Telah duduk ia oleh aku sebagai duduk. Qu'udan duduk tapi makna sama dengan jalasa. Tapi jalasa bukan masdar. Dia qu'udan. Qu'udan masdar pada qa'ada. Yaq'udu qu'udan. Wa huwa qa'idun. Wa dhaka maq'udun. Itu. Okey. Habis.
Wa qumtu. Wa qumtu. Tapi kan. Kau tu ingat tadi tu. Mana ni? Kaedah bagi fi'il lazim muta'addi. Fi'il lazim yang muta'addi, syarat kita bagi tadi tu sahnya bersirah dengan isim maf'ul. Isim maf'ul yang bernama maf'ulun. Tu. Jadi qa'ada di situ dia bukannya muta'addi. Mungkin dia punya isim maf'ul dia lain lah. Isim maf'ul dia lain. Bukan isim maf'ul yang maq'udun. Tu. Berkemungkinan gitulah. Tu kena cek balik lah. Wazan tasrif tu. Sebab macam ikhtara isim fa'il dengan isim maf'ul sama. Ikhtara yakhtaru ikhtiyaran wa huwa mukhtarun wa dhaka mukhtarun. Sama. Isim fa'il dengan isim maf'ul. Dia kena tengok wazan lah. Kena dengar juga. Tu. Dia kadang-kadang ada bab istisna dia ada pengecualian, kadang-kadang dia tidak boleh berwazan dengan maf'ul dan sebagainya. Tu kena main sarah pula. Habis. Wa qumtu wuqufan, dan berdiri ia oleh aku sebagai berdiri sungguh. Sebab kita kata tadi fi'il lazim antaranya adalah masdar dia atas wazan fu'ulun kan tadi pagi. Maka ni qu'udan. Qu'udan tak boleh lah. Isim maf'ul dia qu'udan juga. Macam tu. Isim maf'ul dia qu'udan lah macam tu. Tu. Dia masdar dia qu'udan, isim maf'ul pun qu'udan. Tapi tu masdar tu. Tu masdar. Tu masdar. Tu. Silap. Kena tengok isim maf'ul dia apa dia. Tu. Okey, kena tengok isim maf'ul dia macam mana. Maq'udun ke ataupun apa. Kalau maq'udun, adakah dia itu dikecualikan daripada dia dikatakan sebagai fi'il muta'addi ataupun tak. Tu. Sebab dia lazim ni, fi'il lazim ni. Mana boleh duduk oleh seorang akan apa dia? Tak ada. Tu. Okey. Wa ma ashbaha dhalika. Yang wukufan makna dia fi'il lazim. Qama yaqumu qauman. Tu. Qauman wa wukufan. Tu. Wa huwa qa'imun. Tu. Wa ma ashbaha dhalika, dan barang yang menyerupai ia barang akan demikian yang tersebut. Dhalika ay dhalikal madhkuri min at-taqrirat. Dhalika ay dhalikal madhkura min at-taqrirati, daripada huraian yang telah dihuraikan. Ma tu ma masdariyah lah. Ashbaha menyerupai ia mana? Ia ma. Tu adalah aid dia pada dhamir mustatir ashbaha. Ashbaha itu sendiri adalah silah bagi ma. Maka ma itu ma mausuliyah. Tu. Senang lah. Kita dah bagi kaedah dulu dah. Senang lah. Hitam lah. Habis. Jadi tu. Jadi kalau ada dua lah. Masdar ni lafzi dengan maknawi. Lafzi serupa dari sudut makna dan lafaz. Maknawi hanya makna sahaja serupa. Lafaz tak serupa. Tu. Kemudian i'rab macam biasalah. Julusan tu ataupun qu'udan tu maf'ulun mutlaq mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih dan sebagainya. Tu senang tu. Habis. Tu dalam matan. Sekarang kita nak bagi kaedah masdar. Kaedah masdar. Kaedah masdar ada 5. Kaedah masdar ada 5. Yang pertama, masdar ialah nama semata-mata perbuatan. Masdar ialah nama semata-mata perbuatan. Apa makna semata-mata perbuatan? Yakni tidak terkait dengan masa lepas, masa sekarang, masa akan datang. Tak. Semata-mata perlakuan. Dia panggil kalau dalam bahasa akidah hadath. Hadath. Hadath ni perlakuan, perbuatan. Hadath. Dia bukan dikaitkan dengan masa. Tu masdar. Masdar ialah nama semata-mata perbuatan yang sunyi, yang tak berkait dengan masa. Contoh qiyam. Qiyam tu berdiri. Dia bukan nak kata seseorang telah berdiri, tak. Semata-mata berdiri. Nama bagi berdiri itu itulah. Bila kita kata berdiri sahaja, maka itu dipanggil masdar. Tapi kalau kita kait berdiri oleh seorang, tu fi'il dah. Tu. Tu. Habis.
Jadi itu makna masdar. Qiyamun, dirasatun. Dirasatun belajar. Belajar dari sudut kita kata nama bagi belajar namanya dirasatun. Tapi kalau sedang belajar, ya derusu. Telah belajar, darasa. Itu. Suruh belajar, udrus. Udrus. Dirasah itu nama bagi belajar. Tanpa kait dengan masa, dia panggil dirasah. Itu masdar. Solatun. Solatun masdar. Sembahyang. Sembahyang. Bukannya menyembahyang. Sembahyang. Kena kepada diri nama bagi sembahyang. Bukan perbuatan sembahyang. Itu. Kalau yusolli sedang bersembahyang. Solat telah bersembahyang. Apa dia telah melakukan perbuatan tu? Af'alun wa aqwalun muftatahatun bit takbiri wa mukhtatamatun bit taslimi. Tu fi'il dia. Tu apa tu as-salatu? As-salatu istilahan huwa aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri wa mukhtatamatun bit taslimi ghaliban bi syara'iti makhsusah, bi syara'ita makhsusatin. Tu semayang. Apa diri semayang tu? As-salatu. Tu masdar. Tu. Okey? Okey, yang tu yang pertama. Kaedah kedua, tempat ambil masdar ialah kalimah yang ketiga ketika tasrif fi'il. Macam tadilah. Tempat ambil masdar ialah kalimah yang ketiga ketika tasrif fi'il. Kalimah yang ketiga ketika tasrif fi'il. Macam tadilah. Zahaba yadhhabu zahban. Zahban tu ketika pada tasrif fi'il. Tu yang kedua. Yang ketiga, masdar boleh berbilang. Masdar boleh berbilang. Tak semestinya satu. Dan yang berbilang tersebut adalah jenis sima'i. Jenis sima'i. Fi'il yang sima'i, biasanya masdar boleh berbilang. Tak semestinya satu. Boleh berbilang banyak. Tu. Contoh soma dalam bulan puasa ni, soma yasumu sauman wa siyaman. Sauman pun masdar, siyaman pun masdar. Dalam Fathul Qarib syarah Abi Syuja' dia kata as-saumu wa siyam masdarani. Saum dengan siyam merupakan dua masdar bagi soma yasumu sauman wa siyaman. Tu. Habis. Tu. Karahatan wa karahiyatan. Karaha seperti kariha yakrahu. Karahatan pun masdar, karahiyatan pun masdar, kurhan pun masdar. Masdar bagi kariha belaka. Kariha masdar dia karahatun, karahiyatun, kurhun. Semua masdar bagi dia. Tu. Habis. Tu yang ketiga. Boleh berbilang masdar. Yang keempat, penggunaan masdar. Tu. Penggunaan masdar ni apa dia? Masdar adalah satu bahagian daripada kalimah isim. Okey. Penggunaan masdar macam mana? Masdar merupakan salah satu penggunaan isim. Penggunaan kalimah isim. Maksudnya, masdar ialah isim. Bukan fi'il, bukan haraf. Satu. Maka bila kata isim, harus bertanwin. Boleh terima tanwin. Dan harus beralif lam. Boleh tambah alif lam padanya. Boleh dijadikan tanwin, boleh terima tanwin, boleh terima alif lam, dan boleh menjadikan dia mubtada, khabar, fa'il, maf'ulun bi, maf'ul mutlaq dan sebagainya. Boleh belaka sebab dia isim. Boleh guna untuk mubtada, khabar, maf'ul mutlaq, maf'ulun bi, fa'il, semua boleh. Tak ada masalah. Sebab dia masdar. Okey? Habis. Tu yang keempat. Yang kelima, masdar yang menjadi murad di sini, masdar yang menjadi bab pada bab ini, yang menjadi perbincangan pada bab ini ialah maf'ul mutlaq. Masdar di sini adalah dengan makna maf'ul mutlaq, bukan fa'il, bukan maf'ul bih. Sebab kita kata tadi boleh nak jadi mubtada, khabar, fa'il, maf'ul bih, maf'ul mutlaq dan sebagainya, tapi dalam bab ni adalah maf'ul mutlaq sahaja, bukan khabar, mubtada dan sebagainya. Itu dah lepas. Habis. Tu kaedah masdar. Sekarang kita nak pergi kepada kaedah maf'ul mutlaq. Kaedah maf'ul mutlaq ada 5 juga. Kaedah maf'ul mutlaq. Yang pertama, maf'ul mutlaq apa dia? Iaitu masdar yang dinasab selepas fi'ilnya.
Apa dia maf'ul mutlaq? Iaitu masdar yang dinasakkan selepas fi'ilnya ataupun seumpama dengan fi'il. Tu. Ataupun seumpama dengan fi'il. Apa dia? Yang memberi makna fi'il lah, isim wasaf tu. Fa'il ke, isim fa'il, isim maf'ul. Lepas-lepasnya tengok-tengok dia itu nasab. Lagi pula sama ada lafzi ataupun maknawi, maka dia maf'ul mutlaq. Dia adalah maf'ul mutlaq. Tu. Maf'ul mutlaq ialah masdar yang dinasab selepas fi'ilnya atau seumpama fi'il yang sama pada lafaz ataupun makna. Tu. Okey, habis tu yang pertama. Yang kedua, amil yang menasabkan maf'ul mutlaq. Amil. Bila kita maf'ul mutlaq, nasab. Sebab apa nasab? Maka amil yang menasabkan maf'ul mutlaq ialah diri fi'il yang datang sebelumnya. Diri fi'il ataupun perkara yang sama makna dengan fi'il yang datang sebelumnya. Dia tak boleh selepas, mesti sebelum. Ni mesti sebelum. Tu sebab amil dia. Tu amil dia. Contoh sumtu sauman, fahimtu fahman, dan sebagainya. Dia kena pi selepas. Kalau pi sebelum, dia tidak mungkin tidak boleh menjadikan dia maf'ul mutlaq, mungkin dia di-i'rab sebagai benda lain. Di-i'rab sebagai benda lain, hal ke dan sebagainya. Tu yang kedua. Okey. Apa yang kedua? Amil yang menasabkan maf'ul mutlaq ialah diri fi'il yang datang sebelumnya. Okey, tu yang kedua. Yang ketiga, syarat sah maf'ul mutlaq ialah bersirah masdar sahaja. Tengok. Nanti kita baca kitab, ni bukan masdar ni. Bukan. Dia bukan maf'ul mutlaq. Sebab syarat sah maf'ul mutlaq mesti bersirah masdar sahaja. Tak boleh isim fa'il, tak boleh isim maf'ul, tak boleh isim alat, isim makan dan sebagainya. Mesti masdar sahaja. Tu yang ketiga. Yang keempat, cara terjemahan maf'ul mutlaq ialah dengan ditambahkan kalimah sebagai sebelumnya. Tu. Wa kallamallahu Musa taklima. Telah berkata-kata ia oleh Allah akan Nabi Musa sebagai berkata-kata. Maka terjemah maf'ul mutlaq ialah diletakkan, ditambahkan sebelumnya sebagai. Sebagai. Tu. Habis. Tu yang keempat. Yang kelima, apakah faedah maf'ul mutlaq? Dulu taukid dalam bab isim, dia lebih kurang sama je. Kalau dalam bab isim, penguatnya taukid. Kalau dalam fi'il, penguatnya maf'ul mutlaq. Apa faedah maf'ul mutlaq? Faedahnya untuk menyungguhkan makna fi'il itu. Macam dulu. Kalau dulu isim, menyungguhkan juga. Tapi ni fi'il. Untuk menyungguhkan perbuatan tersebut, maka dikatakan maf'ul mutlaq. Kalau untuk menyungguhkan isim tersebut, maka itu taukid. Tu. Okey? Tu kita kata dulu yang lepas, kita kata semalam, sangat penting bagi orang yang nak mengistimbatkan hukum daripada Quran dan Sunnah, sama ada fuqaha ke usuluddin ke yang nak ambil kepahaman daripada Quran dan Sunnah, kalau mari taukid, mari maf'ul mutlaq, dia sangat penting. Sebab tidak boleh dah berlaku ihtimal terhadap sesuatu. Memang pasti hak tu dah. Kalau kata wa kallamallahu sahaja, maka boleh ihtimal dan mungkin ada khilaf yang banyak. Tapi wa kallamallahu Musa taklima, taklima tu orang tak kacau lah. Memang betul sungguh dah Allah cakap dengan Musa. Cuma cara cakapan tu lagu mana, hak tu khilaf. Tu. Yang pasti cakap tu je. Habis. Tu kaedah maf'ul mutlaq. Habis kita. Kemudian kita pindah pula zaraf zaman dan zaraf makan. Okey, faham tu? Habis. Babu zarfiz zamani wa zarfil makani. Ai hadza babun fi bayani zarfiz zamani wa zarfil makani. Ini bab pada menyatakan zaraf zaman dan zaraf makan, ataupun kita i'rab sebagai ulama Basrah i'rab sebagai maf'ulun fi. Dia tak i'rab sebagai zarfu zaman atau zarful makan. Dia i'rab sebagai maf'ulun fi. Tu. Ni maf'ulun fi pula. Tadi maf'ul mutlaq, tadi pagi maf'ul bih. Ni sekarang maf'ul mutlaq dan maf'ulun fi pula. Zarfu zamani huwa ismu zamanil mansubi bitaqdiri fi. Zaraf zaman, bermula zaraf zaman itu
iaitu zaraf zaman. Huwa dhamiru faslin atau mubtada tsani. Zarfu mubtada awal, az-zamani mudhafu ilaih. Khabar ismu. Ismu khabar dia. Wa huwa mudhaf, az-zamani adalah mudhafu ilaih, al-mansubi adalah sifat bagi az-zamani, bitaqdirin isim majrur fi. Fi itu mudhafu ilaih. Bitaqdiri fi. Bitaqdiri isim majrur wa huwa mudhaf, fi itu mudhafu ilaih. Okey. Bermula zaraf zaman itu iaitu zaraf zaman merupakan isim zaman, ismu zamani. Silap. Al-mansubi itu sifat bagi isim. Bukannya zaman yang mansub, isim yang mansub. Sebab apa? Bukan sifat itu mesti man'ud dia adalah ma'rifah. Sebab sifat kita ma'rifah ni. Ya, ma'rifah juga man'udnya ma'rifah dengan bil idhafah. Idhafah dengan apa ni? Idhafah dengan alif lam. Dulu dah lepas dah macam mana nak buat isim ma'rifah. Kerana idhafah salah satu daripada 4 alamat. Sama ada isim dhamir, isim mubham dengan alif lam, dan apa satu lagi? Dengan alif lam dan isim alam. Tu. Idhafah dengan tu maka dia menjadi ma'rifah. Ini pun ma'rifah ismu zaman. Maka boleh na'at dia bermakrifah juga. Al-mansubi na'at ataupun sifat bagi ismun. Tu. Jadi zaraf zaman ialah isim zaman yang mansub, yang ditakdirkan pada takdir, ditakdirkan, bitakdir dengan ditakdirkan fi. Ditakdirkan fi pada isim zaman tersebut. Maknanya ada fi sekian-sekian. Contoh kita ambil zaraf zaman satu zaraf zaman, contohnya al-yaum. Yauman contoh. Yauman. Kita sepatutnya boleh takdir fil yaumi. Maka boleh takdir fil yaumi di situ, maka yauman di situ maf'ulun fi ataupun zarfu zaman. Tu. Kena takdir fi. Kalau yang boleh takdir fi. Kalau tak boleh takdir fi, dia bukan zaraf zaman. Sekali kaedah dia. Tu. Dia nampak zaraf zaman dah al-yaum, tapi dia tidak boleh ditakdirkan fi padanya, maka dia bukan di i'rab zaraf zaman. Sekali lagi ya. Okey, kena dulu zaraf zaman adalah isim zaman yang mansub yang ditakdirkan fi. Nahwu ay dzalika nahwu, bermula demikian itu, demikian yang tersebut. Contohnya al-yaumi. Al-yaumi zaraf zaman. Wal lailati malam. Al-yaumi hari ini, wal lailati malam ini. Wa ghudwatin pagi, wa bukratin pun pagi. Pagi belaka. Ghudwatin pagi, bukratin pagi. Wa saharan sahur atau sahur tadi ya. Wa ghadan esok. Wa atamatan malam. Wa sabahan. Tu atamatan malam. Malam mana atamatan ni? Atamatan ni malam dia ialah 1/3 pertama. 1/3 pertama malam dia panggil atamatan. 1/3 awal malam. 1/3 bahagi kepada 3. Yang awal yang ketiga tu dia panggil atamatan. 1/3 awal malam. Tu atamatan. Wa sabahan pagi. Pagi macam mana? Tu. Pagi macam mana? Sabahan ni iaitu bermula daripada tengah malam. Tengah malam pukul 12 tu. Tu. 12 pagi tu. Sebab tu kita panggil 12 pagi. Bermula daripada tengah malam sehingga gelincir matahari pada esok hari. Tu. Bermula daripada pukul 12 malam, tengah malam tu sampai gelincir matahari pada esok hari dia panggil sabah. Sebab tu kita panggil 12 pagi, 1 pagi, 3 pagi, walaupun gelap lagi. Tu. Okey. Wa masaan dan petang. Petang ni bila pula? Daripada gelincir matahari tadi sampai tengah malam balik. Maknanya ada dua lah. Sabahan wa masaan. Sabahan daripada tengah malam sampai gelincir matahari. Daripada gelincir matahari sampai tengah malam balik dia panggil masaan. Tu. Tu. Sebab tu kalau kita jumpa orang pada waktu malam pun kita kata masa apa? Masa al-khair. Masa al-khair juga. Walaupun tengah malam. Dia tak panggil al-lail apa. Tak ada. Lail apa? Masa al-lail. Masa al-khair. Masa al-khair. Sabah al-khair. Masa al-khair. Tak ada. Lail al-khair. Tak ada. Tu. Dia tetap panggil masa al-khair. Masa an-nur. Okey. Mana dia? Masaan. Wa abadan selama-lamanya. Wa amadan masa akan datang. Wa amadan masa akan datang. Wahinama ketika. Wa ma asbaha dzalika
dan barang yang menyerupai ia barang yakni zaraf lah, barang yakni zaraf. Ashbaha ay ashbaha ma, barang yang menyerupai ia barang. Tu aid bagi ma. Ashbaha adalah silah bagi ma. Ma tu apa dia? Ma zaraf zaman lah. Tu zalika, akan demikian itu, zalikal mazkura minat taqrirati, daripada barang yang tersebut, daripada yang telah dihuraikan. Habis tu zaraf zaman. Banyak lagi lah zaraf zaman. Jangan kita terkait dengan benda ni ya. Apa-apa yang kita tengok ayat dia macam ke arah zaman, itu zaraf zaman lah tu. Kita tengok nak kata fi'il bukan, nak kata isim dia macam sesuatu yang menunjukkan zaman, maka dia zaraf zaman tu. Macam baina tak sebut sini baina. Bainal maghrib wal isya. Baina di situ adalah maf'ul fi, iaitu zarfuz zaman. Bainal isya wal maghrib, sebab dia menunjukkan zaman di situ. Al maghribi i'rab sebagai mudhafu ilaih bagi baina. Wal isya'i, wal isya' ataf lah. Bainal isya'i wa bainal maghribi wal isya'i. Tu. Habis itu zaraf zaman. Wa zarful makani, sama juga. Ni ataf jumlah dia panggil. Ataf jumlah berkata zarfuz zaman. Kalau nak kata ataf jumlah lah. Kalau nak kata ataf lah. Kalau nak buat dia istinah pun boleh. Tak ada masalah. Istinah bayani. Tak apa. Zarful makani. Zarfu jadi mubtada lah kalau istinah. Al-makani mudhafu ilaih. Huwa dhamiru faslin atau mubtada thanin. Ismu. Ismu tu khabar. Ismul makani. Isim makan. Al-mansubi. Al-mansubu. Al-mansubu adalah sifat bagi ismu. Oh gitu Nuskah tak betul tu baca ni. Macam something wrong somewhere. Sekejap. Tadi tu tersilap. Bukan mansubi tadi tu. Zarfuz zamani huwa ismuz zamanil mansubu. Bukan mansubi. Kalau mansubi dia jadi sifat bagi az-zamani mansubu. Silap nuskah. Nuskah tabak ni lah yang betul pun. Tabak lain banyak tak betul. Ni banyak kali lah silap bagi. Tu kita perasan, tu sifat bagi isim, macam mana boleh al-mansubi? Tengok. Kita pegang kaedah tahu selalu salah. Tu. Jadi al-mansubu zaraf makan betul pula. Tu. Jadi isim makan yang masuk bitakdiri fi, dengan ditakdirkan fi. Tu samalah takdir dengan fi, sama. Takdir dengan fi tapi dengan bawa makna tempat. Mana? Nahwu ay zalika nahwu. Dia bermula demikian itu, demikian tersebut. Contohnya amama. Ay fi amama. Di depan. Depan yakni di depan. Kita ditakdir fi. Khalfa ay fi khalfa. Tapi tak boleh nak gabung fi khalfa, tak boleh. Belakang yakni di belakang. Tu. Wa quddama, hadapan yakni di hadapan, fi quddam. Wa wara'a, belakang yakni fi wara', di belakang. Wa fawqa, atas, ai fi fawqa, di atas. Boleh takdir fi belakang tu. Wa tahta, bawah, wa inda, sisi, wa ira'a, wa iza'a. Iza'a bertentang. Bertentang iza'a. Wa hidha'a juga bertentang. Wa tilqa bertentang juga. Wa thamma di sana, wa huna di sini, wa ma ashbaha dzalika. Huna pun boleh jadi zaraf zaraf makan. Dulu kita bahas dalam bab isim mausul dulu tu, huna isim isyarah tu huna, hunaka, hunalika. Ada dulu. Huna di sini, hunaka di sini juga tapi sederhana jarak jauh dia. Hunalika tu jauh sana. Tu isim isyarah. Sini dia boleh jadi zaraf zaman pula. Tengok keadaan ayat lah. Okey. Habis. Tu untuk zaraf zaman. Habis. Sekarang kita nak bagi kaedah zaraf zaman dan zaraf makan. Dan inilah yang terakhir sebelum kita tutup. Sekejap. Sebab apa? Senang kan? Senang kan? Akhir-akhir ni senang kan? Tu. Sat habis. Kaedah dia ada 6. Kaedah zaraf zaman dan zaraf makan. Mana? Yang pertama. Zaraf zaman ialah isim yang menunjukkan masa. Zaraf zaman ialah isim yang menunjukkan masa dan ditakdirkan sebelumnya dengan takdir fi. Pada fi. Isim zaraf zaman ialah isim yang menunjukkan masa dan ditakdirkan sebelumnya dengan perkataan fi di. Itu yang pertama. Yang kedua. Habis. Yang kedua.
Yang kedua, zaraf makan ialah isim yang menunjukkan tempat yang tidak tertentu. Isim yang menunjukkan tempat yang tidak tertentu dan ditakdirkan juga sebelumnya dengan fi, iaitu pada. Tu. Seperti mana dalam matan lah. Tu. Okay. Habis. Zaraf makan yang ditakdirkan fi, maka boleh jadi zaraf makan. Dia bagi contoh di sini, contoh yang selain matan lah. Contoh yang selain matan. Contoh yang selain matan. Contoh kita buat Zaidun al-baita. Zaidun al-baita. Bermula Zaid itu rumah. Macam tu ke? Tak. Al-baita. Sepatutnya macam mana? Sepatutnya fil baiti. Tengok. Sepatutnya fil baiti. Boleh ditakdirkan fi padanya. Maka al-baita tu zarfu makan juga. Itu. Tengok. Dia boleh takdir fi saja. Ya, dan ia itu menunjukkan tempat. Maka dia itu zaraf zaman. Boleh takdir fi dan dia itu menunjukkan tempat. Maka zaraf zaman. Zaraf makan. Zaidun al-baita. Patutnya Zaidun fil baiti. Usalli al-masjida. Usalli al-masjida. Asalnya usalli fil masjidi. Dibuangkan fi, dihazahkan fi, boleh takdir fi dan dia pula menunjukkan tempat, maka al-masjida itu zarfu makan. Yang i'rab sebagai zarf makan. Lagi apa dia lagi? Wulidtu al-Qahirata. Wulidtu al-Qahirata, telah lahir ia oleh aku al-Qahirata ai fil Qahirati. Maka al-Qahirata itu tempat tak? Tempat. Boleh takdir fi tak? Boleh takdir fi. Maka dia itu zarfu makan. Itu. Boleh ya? Please settle. Itu yang kedua. Yang ketiga, syarat nasak zaraf. Syarat nasak zaraf ialah ketika ditakdirkan fi sebelumnya. Syarat untuk menasakkan zaraf. Sebab zaraf yang kita sebut dalam matan ni, dia boleh jadi bukan zaraf. Boleh jadi bukan zaraf. Dah bila nak jadikan dia zaraf? Apabila syarat zaraf yang nasaknya ialah syarat zarafnya ialah nasak ketika ditakdirkan fi sebelumnya. Syarat nasak zaraf ialah ketika ditakdirkan fi sebelumnya. Kalau tidak ditakdirkan fi sebelumnya dan tidak boleh pun takdirkan fi sebelumnya, maka dia bukan zaraf. Tu. Maka dia bukan zaraf. Contoh dia. Hadza yaumul ahadi. Contoh. Hadza yaumul ahadi. Bermula ini merupakan hari Ahad. Boleh takdir fi ke? Hadza fi yaumil ahadi. Tak kena. Tu tak kena. Ataupun bukan. Bukan. Aku tu kena. Contoh kita buat ayat apa? Contoh kita buat ayat. Contoh ayat Quran dia bagi ni. Hadza yaumu yanfa'us sadiqina sidquhum. Hadza yaumu yanfa'us sadiqina sidquhum. Bermula ini merupakan hari yang memberi manfaat oleh orang-orang yang sedekah, sidquhum, oleh sedekahnya, sedekah mereka itu. Hadza yaumu yanfa'us sadiqina sidquhum. Yaumu itu tak ditakdirkan hadza fi yaumi dak. Sebab dia nak menatakan hari tersebut. Dia nak menyatakan hari tersebut merupakan hari yang bermanfaat bagi orang-orang sedekah. Bukan nak menunjukkan hari yang kita nak sebut tu. Fi yaumil ahad, ana usalli fi yaumil ahad. Itu kita nak mengatakan saya semayang pada hari Ahad. Ni tak. Ni memang dia nak menunjukkan, dia panggil jumlah khabariyah, nak menunjukkan itu merupakan hari. Hari di situ menempati jumlah khabar, menempati khabar.
menunjukkan khabar. Hadza mubtada, yaumu khabar. Hadza yaumu yanfa'us sadiqina, memberi manfaat akan orang-orang yang benar oleh sedekah mereka itu. Hadza yaumu yanfa'us sadiqina sidquhum. Bukan nak menyatakan suatu zaman, tak. Dia nak menyatakan khabar di situ. Tu. Maka tidak dinasakkan di situ. Bila tidak dinasakkan dan tidak ditakdirkan fi pada dia, maka itu bukan zaraf yang dinasakkan. Tu. Dia jadi biasa. Yaumu itu i'rab sebagai khabar, hadza i'rab sebagai mubtada. Tu. Okey? Habis. Tu yang ketiga. Yang keempat. Naib zaraf. Naib zaraf pun ada juga. Ada. Naib zaraf apa dia? Naib macam naib fa'il. Ni naib zaraf, pengganti zaraf. Naib zaraf ialah isim yang bukan zaraf. Dia asalnya bukan zaraf. Dia isim biasa. Naib zaraf ialah isim yang bukan zaraf tetapi dinasakkan sebagai zaraf. Pelik. Naib zaraf ialah isim yang asalnya bukan zaraf tetapi dinasakkan sebagai zaraf. Dinasakkan sebagai zaraf. Dan zaraf yang sebenar tu di-i'rab dengan benda lain. Menatang apa pula? Tu. Okey. Naib zaraf ialah isim yang bukan zaraf tetapi dinasakkan sebagai zaraf. Yang zaraf sebenar pula di-i'rab dengan benda lain. Contoh. Contoh kita kata apa? Contoh, qumtu hadzal sabah. Qumtu hadzal sabah. Qumtu hadzal sabah. Telah bangun ia oleh aku pada pagi ini. Tengok. Hadza di situ menempati zaraf. As-sabaha kalau kita bahas dulu dalam bab badal, selepas isi isyarat ada alif lam, dia itu badal. As-sabaha badal, maka hadza tu zaraf zaman. Sepatutnya as-sabah itu adalah as-sabah itu adalah zaraf zaman, sebab as-subh itu menunjukkan masa. Tapi bila ditambah hadza, maka hadza itu jadi zaraf zaman. As-sabaha jadi badal. Itu satu contohnya. Tu. Contoh lagi. Sallaitu ba'dal laili. Sallaitu ba'dal laili. Telah salat ia oleh aku sebahagian malam. Yang ni pada sebahagian malam. Ba'da di situ adalah zaraf zaman. Al-laili mudhafu ilaih. Asalnya lailan. Lailan tu adalah zaraf zaman. Lailan tu sebenarnya zaraf zaman. Tapi ada isim lain yang nasak dan dia itu bukan zaraf. Dan zaraf yang sebenar pula di-i'rab dengan benda lain. Maka itu boleh juga dengan makna zaraf. Dia panggil apa? Naib zaraf. Qumtu sallaitu ba'dal laili. Ba'da tu dia panggil naib. Naib zaraf. Tapi ba'da tu di-i'rab sebagai zaraf zaman. Al-laili di-i'rab sebagai mudhafu ilaih. Tu boleh. Tu. Lagi. Sum thalathata ayyamin. Ai fi thalathati ayyamin. Berpuasalah engkau 3 hari, yakni 3 hari. Ayyamin itu adalah zaraf zaman. Zaraf zaman. Tapi dia menempati benda lain pula. Mana? Thalathata. Maka thalathata itu adalah zaraf zaman walaupun dia isim adad, dan ayyamin adalah mudhafu ilaih dia. Sum thalathata ayyamin. Maka thalathata zaraf zaman dan ayyamin mudhafun ilaihi. Tu. Apa tu? Kalau boleh takdir fi, dia akan terus hukum mansub. Jadi dia akan baris fathah. Jadi kalau yaum tapi rafa', maka confirm bukan zaraf. Kalau yaum bukan rafa', kalau yaum tu rafa' zaraf. Okey, kalau yaum tu rafa' bukan zaraf. Dia mesti mansub. Dan macam mana zaraf nak dimansubkan? Mesti boleh takdir fi padanya. Kalau tak boleh takdir fi dan dia pula bukannya mansub, maka dia bukan zaraf. Dia bukan di-i'rab sebagai zaraf zaman ataupun makan, walaupun dia itu zaraf. Dia itu haraf zaraf. Tapi bila tidak ada alamat-alamat nasab dan juga tidak boleh takdirkan fi pada ayat tersebut,
dia lagi bukan di i'rab sebagai zaraf, dia boleh i'rab sebagai benda lain. Walaupun dirinya itu adalah sighah zaraf. Tu. Habis tu. Keempat habis dah. Jadi boleh takdir lah. Itu tadi lah. Tadi zaraf makan kita beri contoh tadi tu. Usalli al-masjida ay fil masjidi. Tapi itu takdir. Ni dari sudut menempati benda lain. Isim yang bukan zaraf boleh menjadi zaraf ganti tempat zaraf. Dan zaraf pula boleh i'rab sebagai benda lain. Ni lah. Qumtu hadha as-sabaha. Sum thalathata ayyamin. Sallaitu ba'd al-laili. Ikut akiyah benda lain. Habis. Yang kelima. Zaraf yang mabni. Zaraf pun ada yang mabni. Ada zaraf yang mabni. Kalau zaraf yang bukan mabni, ayam contoh yaum, yauman, yaumin, yaumun. Boleh belaka. Cari neri lah. Sabahin, sabahan, sabahun. Boleh belaka. Tu bukan mabni tu. Tapi ada zaraf yang mabni. Mana? Antaranya al-ana sekarang. Amsi kemarin. Amsi. Dia tetap bagi bawah. Amsi. Dia tak boleh amsa, tak boleh amsu. Tak boleh. Al-ana selama-lamanya. Rafa' ke nasab ke khafa' selama-lamanya al-ana. Tak boleh. Ni al-anu tak boleh. Al-ana. Al-amsi. Haithu. Haithu pun sama juga. Haithu dia tak ada haitha, haithi tak ada. Kemudian thamma. Thamma. Di sana. Thamma. Juga mabni. Idh pun mabni. Idh. Bukan idha. Idha pun mabni. Dia tak boleh idhan. Idha'u tak ada. Dan qattu. Sama juga. Contoh ayat. Minal ana fasa'idan. Daripada hari ini. Dan seterusnya. Minal ana fasa'idan. Kita i'rab sebagai apa tu? Kita i'rab sebagai isim ba'da harfun jar mabni lah. Isim ba'da harfun jar mabni lah. Tu. Mabni. Ataupun kita i'rab macam ni. Kita i'rab zarfun lah. Zarfun. Kita i'rab minal ani tu dia merupakan zaraf mabniyun 'alal fathi fi mahalli jarrin ismu ba'da harfi jarrin. Gitu. Terlupa pula. Tu. Dia tetap zaraf juga, cuma zaraf dia mabni dan dia di-i'rab sebagai benda lain. Tu, di-i'rab sebagai benda lain. Minal ana. Okey. Habis. Zahabtu amsi. Telah datang ia oleh aku amsi kemarin. Amsi tu zaraf yang mabni. Amsa, amsi, amsu tak ada. Dia amsi saja. Okey. Habis tu zaraf yang mabni. Tu. Dan ada lagi lah yang tak disebut. Tu antaranya sahaja. Ada pun yang lain boleh belaka tu. Yang lain. Lailatan, lailatin, lailatun boleh. Ghudwatan, ghudwatin, ghudwatun boleh. Bukratan, bukratin, bukratun boleh. Saharan, saharun, saharin boleh. Apa lagi? Atamatan, atamatin, atamatun boleh. Tu. Masaan, masaun, masain boleh. Semua boleh. Tu. Okay. Habis. Yang terakhir, kaedah terakhir sebelum kita tutup majlis. Zaraf yang apa? Kaedah yang keenam. Zaraf yang beridhafahkan kepada jumlah. Ada zaraf yang idhafat kepada jumlah. Yang sandar kepada jumlah. Contoh apa dia? Haithu, idha, idh, bainama. Tu antara hara-hara zaraf-zaraf yang beridhafat dengan jumlah. Fakula min haitsu syi'tuma. Fakula min haitsu syi'tuma. Fakula, makanlah oleh kamu berdua. Min haitsu, daripada mana? Syi'tuma, kehendak oleh kau berdua, Adam dan Hawa. Min haitsu syi'tuma. Haitsu syi'tuma. Syi'tuma itu adalah fi'il. Tu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza tu zaraf. Situ zaraf yang diidhafatkan dengan fi'il. Idza jaa. Wa idh qulna lil malaikati idh. Bagi contoh idh qulna, apabila telah berkata oleh kami, qulna lil malaikati, pada malaikat, kami itu Allah Taala. Tu. Habis tu. Tu yang keenam. Ada juga zaraf yang diidhafatkan dengan jumlah. Maknanya tak semestinya
semua zaraf itu beridhafat dengan isim? Tak. Dia boleh juga beridhafat dengan fi'il. Wallahu a'lam. InsyaAllah sambung pada esok pula pagi berkenaan dengan kita akan sentuh babul hal dengan babut tamyiz. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli qutri untha wa dhakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhillan atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syar. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفا وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم. Selamat berpuasa.